Jadi tuan-puan bayangkan saja, dekat mana sebenarnya hati kita sekarang? Kat mana? Cahaya itu sampai kat mana sebenarnya? Kita mungkin dah hidup 40 tahun, kita dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Kita tidak meyakini bahawa kerja kita yang sebenar ialah membersihkan hati, memberikan, memasukkan cahaya dengan izin Allah dalam hati kita. Hidupkan hati, hidupkan hati. Biar sampai tauhid, sampai ihsan, seperti mana yang Ustazah sebutkan tadi. Tapi apakah daya, kadang-kadang sebahagian besar masa kita isi dengan kelalaian. Padahal tengok tuan-puan, kalaupun kita kata, oh saya dah bersihkan hati Ustazah, agak-agak sampai ke dalam hati yang paling dalam. Muslimat pernah tengok tak puting botol susu anak yang kecil-kecil tu? Puting botol susu tu kalau pakai lama-lama dia jadi hitam kan? Dia bintik-bintik kan? Dia lekat dia punya susu tu lama-lama jadi karat kan? Yang itu muslimat, boleh tak kita nak cuci dengan sponge, basuh kain tu, basuh pinggan tu, boleh tak? Tak boleh. Kalau kita gunya-gunya pun dia tak masuk ke dalam. Dia tetap akan juga macam berkulat ke dalam tu. Kita kena guna pencuci yang khas. Betul kan? Sebelum guna cuci yang khas, rendam dulu dalam air panas. Muslimat yang pandang orang blur tu mesti dah anak dah besar-besar kan dia. Letak dalam air panas, bagi dia apa? Lembut sikit. Lepas tu kita pun ganyah ni, ganyah. Lubang-lubang, celah-celah tu ganyah. Tak juga lagi, rendam lagi. Baru dapat kualiti yang bersih puting susu. Cuba cakap dengan Ustazah tuan-puan. Malah Ustazah pun bertanya pada diri sendiri, alat apa yang kita dah gunakan untuk bersihkan hati kita? Nun yang paling halus, yang paling dalam. Ayat yang mana? Alat yang mana yang kita gunakan? Dan ketika mana Nabi SAW menyebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kata, dosa syirik itu pada umatku, dosa syirik pada umat di akhir umatku adalah seperti mana semut hitam di dalam malam yang pekat. Semut hitam dalam malam yang pekat. Nampak tak kalau semut hitam dekat tudung hitam? Nampak tak? Itu belum malam, siang tuan-puan. Bayangkan kalau semut hitam dalam malam yang pekat. Lalu apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, kalau demikian keadaannya, bagaimana nak selamat daripada itu? Nabi ajarkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika alla usyrika bika syai'a wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah berlindung daripada mensyirikkan kamu dengan sesuatu yang aku tidak tahu, dan aku beristighfar dengan sesuatu yang aku lakukan atau sesuatu yang aku tahu. Maknanya nak ngelak daripada syirik ni tuan-puan, yang terlampau halus tu, banyak-banyak mohon perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekarang dah nampak dah gambaran hati tu? Boleh tak baca sebut pada Kak Ustazah? Lapisan luar apa dia? Sadrun. Lagi? Bagi maksud dia sekali. Sadrun tu apa dia? Qalbun, fuadun, lubbun. Ustazah ceritakan tentang ini tuan-puan sebab nak membayangkan kepada kita semua betapa kerja membersihkan hati ini perlu jadi sebuah pekerjaan yang profesional. Kita tanya orang, Kak kerja apa Kak? Nurse. Akak kerja apa Kak? Cikgu. Okeylah, memang pekerjaan dia lah.
Tapi walaupun kita kata kita nurse, kita cikgu, kita pendakwah ke apa, ada satu kerja paling asas yang harus dilakukan dengan sangat profesional. Kenapa sebut profesional? Sebab ia menuntut kepada ilmu, ia menuntut kepada latihan, ia menuntut kepada penilaian, ia menuntut kepada kekuatan. Itu profesional. Kena muhasabah selalu, kena tengok modal berapa, rugi mana, untung macam mana. Itu profesional. Kerja apa? Bersih hati. Kerja apa? Nak hidupkan hati. Sebab inilah hati yang sangat complicated, ada tuan-puan. Inilah hati yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kembali kepada Allah, datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Isra Mi'raj, dibelah dada Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, hikmah, keyakinan dan sebagainya. Ketika Jibril mengeluarkan hati Nabi yang mulia, Jibril kata, hadza hazzus syaitan. Inilah yang menjadi buruan syaitan. Hati yang kita bincang ni tuan-puan, yang ada sadrun, qalbun, fuadun, lubbun. Ini kasar, gambaran kasar. Allah Maha tahu yang hakikat sebenarnya. Inilah yang jadi rebutan syaitan. Sebab itu kadang-kadang syaitan sempitkan. Allah izin sebab kita pun tak jaga. Sempit hati, sempit hati. Padahal muslimah, padahal muslim. Sepatutnya kalau kita muslim, muslimah, hati kita terasa lapang. Sebab kita ada Allah. Tapi di situ jadi sasaran syaitan. Sempit, gelisah. Yang kadang-kadang kita tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Tak tahu nak cakap macam mana. Nasihat dah, sabar Kak, sabar. Tak boleh, saya dah tension ni, saya dah tension. Macam mana nak cakap masalah? Apakah Allah bagi kita ujian? Sesuatu yang di luar kemampuan kita sampai tidak ada jalan lain kecuali kita membinasakan diri kita sendiri? Atau sebenarnya Allah beri kita ujian untuk apa? Sebab Allah kesian dengan kita. Kita tak pernah tahu kerja kita yang utama, iaitu untuk bersihkan hati. Sebenarnya ujian ni nak sental hati dalam tu. Ujian ni nak pergi, nak meneroka jauh sikit dalam hati sebab kamu tak terokai. Tapi apakah daya tuan-puan, bila hati itu seawal lapisan paling luar, ketat, sempit. Jangan cakap tentang mata hati. Jangan cakap pasal tauhid. Jangan cakap pasal ihsan. Itu adalah satu destinasi yang terlampau jauh untuk dicapai. Sebab awal lagi sadrun, dada luar, sempit. Muslimat, ustazah memang apa ni, kagumlah dengan wanita-wanita, isteri-isteri yang Allah berikan kelapangan hati yang luar biasa. Dan ustazah percaya kelapangan hati itu insya-Allah datang daripada lapisan-lapisan yang lebih dalam. Sebab dalam tu pun dah bersinar dia bawa sampai keluar. Ada hamba Allah tuan-puan, suami dia buat salah, dia buat jenayah, masuk penjara. Kagum tak kita dengan isteri yang setia menanti menguruskan keluarga, padahal suami akan keluar dengan gelaran banduan. Kalau tanya diri kita masing-masing, hatta ustazah sendiri, untuk menggantikan tempat wanita itu, macam mana muslimat? Belum tentu. Kita suami tak pergi sembahyang masjid pun dah kita jeling-jeling suami kita. Menyampah. Suami tak pergi masjid. Ini suami masuk penjara, tuan-puan. Silap-silap kita talakkan dia. Walaupun tak adalah syariat, tapi menunjuk geram tu, kita talakkan suami.
Sebab awak ni buat jenayah, banduan, ya, masuk penjara. Tak kuasa saya nak tunggu, saya talakkan awak talak 15. Punya teruk tuan-puan. Takkan saya nak bergelar isteri kepada penjenayah. Sebab itu saya kata tak terkenal. Ada ramai isteri-isteri, wanita-wanita yang tidak diangkat oleh masyarakat pun tak terkenal. Tapi dalam diam, kelapangan apa yang mereka ada muslimah, sehingga mereka betah untuk menanti dengan setia. Boleh lagi memberi peluang demi peluang kepada suami yang telah berbuat dosa. Subhanallah, kuatnya jiwa mereka. Kita, suami kita dah baik dah, tapi mana ada yang sempurna. Itu pun tarik muka 14 kita tuan-tuan. Cuba letak kita kat tempat orang tadi, tak tahulah apa jadi. Nak bagi tahu apa? Jangan cakap dah pasal hati-hati paling dalam ni. Yang paling luar pun nampak dah apa dia? Tak pernah lapang. Tak pernah lapang. Semua orang takut nak bercakap dengan kita sebarang masalah dalam keluarga, masalah dalam kehidupan, masalah pelajaran anak-anak ke apa benda. Sebab apa? Kita tak pernah menerima setiap berita, setiap keadaan dengan hati yang lapang. Sudahnya semua orang berahsia dengan kita. Kita tak tahu apa-apa. Ya, tak tahu pun yang anak kita dapat nombor 41 daripada 42. Sebab apa? Sebab tak pernahnya lapang. Betul tak tuan-puan? Penat tak anak kita nak ngadu dengan siapa? Dapat nombor 41 daripada 42. Nak ngadu dengan mak, mak tak pernah lapang untuk dengar. Agak-agaknya apa dah jadi pada hati kita? Sebab hati terbiar. Hati tak dibersihkan. Hati tak sampai masuk kepada tahap mukmin, mukminah, benar-benar beriman dengan Allah.